ayat yang ke-16. Baik, ayat yang ke-16 ini sambungan daripada ayat 15 tadi yang Ustaz cerita tentang bulat tu. Tengok pada ayat yang ke-16. Tengok pada alif, di atas dia ada bulat tu. Tapi bulat dia tu bukan bulat yang besar macam ayat 15. Jadi bulat dia kecil sikit. Jadi kalau bulat yang begini, dia ada maksud dia. Okey, tadi ni kita bacakan qawarira qawari. Jadi kita baca sambung. Qawarira qawarira. Okey. Di sini ni kalau kita baca sambung, kita baca pendek. Qawarira min fiddatin. Okey. Tapi di sini kita tak boleh waqaf. Kalau kita nak waqaf, kita waqaf dengan mad arid lisukun. Contohnya qawarir qawarir. Waqaf begitu. Dia tak boleh waqaf qawarira. Bukan. Sebab di situ dia bulat dia bukan bulat yang besar, dia bulat yang kecil. Jadi kena faham tu fungsi yang bulat tu. Tapi kalau kita tak waqaf di sini, kita terus sambung saja, maka kita baca dengan pendek. Okey, ayat ke-16. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Okey, dalam ayat ni pun kalau tengok hukum tu lebih kurang sama ya. Qaddaruha taqdira, taqdi itu namanya qalqalah sughra. Okey, kita tengok dari segi makna dia. Okey, makna ayat yang ke-16 ni dia sambungan daripada ayat yang ke-15. Tadi ni dia cerita tentang bijana-bijana dibuat daripada perak, dan piala-piala minuman itu nampaknya seperti kaca. Yang mana kita boleh nampak ayat dalam tu. Tapi ayat 16 ni dia cerita qawarira min fiddah. Ada cerita di sini keadaan laksana kaca. Okey, qawarira tu maksudnya kaca. Min fiddah sedang ia daripada perak. Maksudnya piala-piala minuman tu, gelas-gelas minuman tu walaupun nampak dia macam kaca, tapi dibuat daripada perak. Itu qawarira min fiddah, keadaan laksana kaca. Min fiddah sedang ia dari perak. Piala-piala itu pun dibuat daripada perak. Qaddaruha taqdira. Okey, yang ni kita ambil faham dah. Qaddaruha taqdira. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya. Qaddaruha, masih lagi cerita tentang pelayan tadi ni. Pelayan tu dia bawa ayak, okey, lalu dia tuanglah dalam piala-piala minuman tu. Dia tuang itu, menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Jadi pelayan-pelayan tu tuang ayak dalam gelas tu mengikut kehendak kita, mengikut kehendak penghuni syurga. Okey, kita nak banyak mana, maka banyak itulah dia akan tuang dalam gelas tersebut. Itu maksud dia tu. Qaddaruha ni maksudnya kadar ketentuannya. Taqdira mengikut kadar yang pengguna itu nak. Taqdira ni maksudnya kadar pengguna itu menghendaki. Okey, jadi kamu buat ayat yang mudah lah. Qawarira min fiddah, keadaan gelas itu seperti kaca, tapi ia dibuat daripada perak. Dan pelayan-pelayan itu menuangkan air di dalam gelas tersebut mengikut kadar yang dikehendaki oleh penggunanya. Buat ayat tu pun boleh dah. Okay, jadi kamu buat ayat sendiri yang boleh kamu hafal. Kalau nak ikut ayat yang Ustaz buat tadi pun boleh dah. Okay, ayat yang memudahkan kamu faham dan hafaz. Okay, ayat yang ke-17.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Ayat yang ke-17 pula, dari segi tajwid tak ada masalah sangat. Okey, kalau tak faham boleh bertanya lagi lah. Okey, baik, dalam ayat ni kita terus pada makna ayat. Wa yusqawna fiha, dan mereka dalam syurga itu. Okey, diceritakan lagi ni, dalam syurga tu ayat yang diminum oleh ahli-ahli syurga, yang pelayan-pelayan tu tuang tadi ni, dalam gelas tu, kaksan tu diberi minum sejenis minuman. Minumannya mizajuha, campurannya zanjabila, daripada halia. Zanjabil tu halia dah, ingatlah. Maksud zanjabil tu artinya halia. Maksud dalam syurga nanti ada campuran air yang dibuat daripada halia. Bayangkan dalam syurga pun ada air halia. Jadi sudah tentu halia ini dia ada kelebihan dia. Dia ada keistimewaannya di dunia ini. Banyak keistimewaan halia ini. Antaranya boleh mengeluarkan anilan badan, boleh menyegarkan badan dan sebagainya. Jadi banyak kelebihan daripada halia. Jadi dalam syurga nanti ahli-ahli syurga juga diberi minum air campuran daripada zanjabil. Apa dia zanjabil? Daripada halia. Okey, jadi boleh buat ayat sendirilah. Wa yusqawna fiha, kita buat ayat, dan ahli-ahli syurga nanti akan diberi minum di dalam bekas minuman mereka air campuran daripada halia. Boleh dah tu. Okey, kita buat ayat sendiri yang mudah kamu faham dan mudah kamu hafal. Okey, cuma ingatlah istilah zanjabil tu. Zanjabil tu halia, kaksan tu artinya gelas. Okey, gelas. Yang ke-18, Ainan fiha tusamma salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Baik, apa maksud ayat ini? Ainan tu artinya mata air lah. Okey, ainan tu mata air. Fiha tu maksudnya di dalamnya. Di dalamnya tu di dalam syurga. Ingatlah, nya tu kembali kepada syurga. Tu sama ni artinya dikenali. Okey, ataupun disebutkan sifatnya salsabila, sebagai salsabil. Telaga air dalam syurga dipanggil sebagai salsabil. Itu gelaran bagi mata air yang ada di dalam syurga. Jadi ada anak nama salsabil. Cantik juga nama salsabil ni. Okey, nur salsabil. Okey, jadi faham dah maksud dia. Ainan tu artinya mata air, fiha di dalam syurga, dikenali sebagai salsabila, salsabil. Okey, itu pun dah boleh dah. Yang ke-19, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Okey, kita waqaf situ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Ulang balik. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Okey, kita potong ayat tu, kita bahagi dua. Jadi bila kamu nak baca nanti, ikut seperti mana yang Ustaz dah tunjuk dah. Kita berhenti dan ambil balik seperti mana yang Ustaz dah baca dah tadi. Okey, dalam ayat ni Ustaz asal tak perlu nak jelaskan dari segi hukum tajwid lah. Okey, lebih kurang sama saja seperti mana yang kita dah jumpa dah sebelum ni. Kalau kamu tak faham nanti boleh tanya.
Kita terus kepada makna ayat, wa yatufu alaihim. Apa maksud wa yatuf? Wa yatufu alaihim ni maksudnya dan mereka dilayani. Wa yatufu alaihim maksudnya mereka diberi layanan. Siapa yang beri layanan tu? Wildanum mukhalladun, iaitulah anak-anak muda lelaki yang tetap dalam keadaan mudanya. Jadi bidadari ataupun kita panggil bidadara. Bidadara ni untuk perempuan, bidadari ni untuk lelaki. Jadi dalam syurga nanti akan ada orang akan melayan kita. Orang tu muda, dia muda remaja, dia takkan tua dan takkan lanjut usia selama-lamanya. Mereka kekal muda begitu selama-lamanya. Okay, jadi ingatlah, wildanun mukhalladun ni maksudnya anak-anak muda lelaki yang kekal dalam keadaan mudanya. Mukhalladun ni kekal muda. Okay, tak payah nak pakai ubat apa-apa lah, memang mereka muda dah. Dan kita nanti dalam syurga pun, kalau Allah izinkan, kita juga dalam keadaan muda belia. Okay, kita tidak ada tua. Okay, muda sampai bila-bila. Kemudian iza ra'aitahum, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Iza ra'aitahum, apabila engkau melihat anak-anak muda itu. Ra'aitahum tu maksudnya apabila engkau melihat anak muda itu. Hasibtahum lu'lu'am mansura, nescaya engkau menyangkanya lu'lu'an. Lu'lu'an ni artinya mutiara. Mutiara-mutiara yang bertaburan. Nampak bercahaya cantik ya, anak-anak muda tu nampak bercahaya berkelipan. Macam kita tengok mutiara di laut kan, nampak bercahaya. Di laut nampak bercahaya, nampak mutiara berkelip-kelip. Macam tu nanti keadaan alam syurga. Anak-anak bidadari ni mereka akan melayan kita. Nampak mereka tu seperti lu'lu'an, seperti mutiara yang bertaburan, yang cantik, yang bergelapan, yang sedap mata kita memandang. Itu keadaan bidadari yang ada di dalam syurga. Wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang kekal muda mereka. Iza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka. Hasibtahum, kita nampak umpama lu'lu'an, mereka ni seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Okey, lu'lu'an mansura artinya mutiara-mutiara yang bertaburan. Okey, jadi fahamlah cara kita nak memahami ayat ni dan bagaimana cara kita nak menjelaskan balik. Kita buat cara yang mudah. Maksudnya ahli-ahli syurga nanti di dalam syurga akan dilayan oleh bidadari ataupun bidadara yang mana mereka ni kekal mudanya. Dan keadaan bidadari ataupun bidadara tersebut dilihat umpama seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Buat ayat begitu pun dah memadai dah. Dah boleh kita faham dah. Okay, dan ayat yang terakhir, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dalam ayat yang terakhir ini, dari segi tajwid tak perlu sangat dah. Sebab kamu dah boleh tahu dah sebuah sikit kan tentang hukum-hukum tajwid tu. Okey, kita terus pada makna dia. Wa iza ra'aita, dan apabila engkau melihat di sana. Di sana tu maksud dalam syurga. Sama ra'aita, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah. Ra'aita na'iman, kamu akan melihat nikmat ni sangat banyak, sangat melimpah ruah, tak terkata. Sangat banyaknya nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. Itu sedikit. Ada disebutkan dalam Quran yang mana sungai-sungai ini
Sungai ni dia dikhaskan. Ada sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak, dan berbagai-bagai jenis sungai yang Allah sediakan dalam syurga. Itu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga di akhirat nanti. Okay, wa iza ra'aita, dan apabila engkau melihat di sana tu di dalam syurga, sama ra'aita na'iman, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Maksudnya dalam syurga nanti dia macam ada satu kerajaan yang sangat besar, yang sangat hebat, yang tidak ada perbandingan langsung di dunia dulu. Tak ada langsung. Nak menunjukkan kata kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah anak-anak pelajar sekalian berkaitan dengan penerangan ayat-ayat dalam surah Al-Insan ini yang kita baca daripada ayat 6 sampai ayat 20 ini. Kebanyakannya menerangkan tentang ibadullah, sifat-sifat yang ada pada ibadullah. Kemudian ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan di dalam syurga. Jadi kamu boleh susun dah. Bila tengok ayat ni kamu dah boleh faham dah. Oh, ayat ni cerita tentang yang ni, ayat ni cerita tentang yang ni. Jadi kamu ambil kata kunci dalam setiap ayat tu, kamu ambil kata kunci dia yang boleh kamu faham, dan kamu boleh cerita balik ayat tu. Okey. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Okey, kita ambil kata kunci contohnya dalam ayat ni, na'iman. Satu lagi, kabira. Bila kita tengok na'iman tu kita dah tangkap dah. Oh, yang ni nikmat. Kabira ni besar. Jadi kamu dah dapat dah. Dapat boleh agak-agak dah ayat ni cerita apa. Okey. Jadi insya-Allah semoga dapat membantu kamu dalam memahami ayat-ayat yang kamu baca ini, dan insya-Allah kamu boleh pertingkatkan lagi kemahiran kamu untuk memahami dan menjelaskan makna-makna ayat selepas ini. Okay, jadi Ustaz Asad, itu saja pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi 10 ayat lagi, 11 ayat lagi untuk yang seterusnya. Okay, sekian dahulu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.